Sarawak FM. 2.30 Mei petang waktu tu. Assalamualaikum. Selamat petang untuk kita orang semua. Pastinya bersiaran bersama di Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Dan seperti yang dijanjikan di awal pertemuan tadi, kita bersama dengan tetamu kita pada petang tu, Puan Nur Azian Muhammad Zaki, merupakan pegawai dietetik Hospital Umum Sarawak. Selamat datang. Terima kasih Puan. Sihat hari tu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Kabarnya bukan nak orang Sarawak nak Tapi orang faham. Oh, faham. Okey, selamat datang diucapkan kepada Puan Nur Azian. Dan sempena dengan Minggu Kesedaran Garam Sedunia, hari ini kita akan berbicara tentang garam. Semestinya saya dah garam, makanan saya sedap betul sih. Yalah, betul. Tapi yang pentingnya sedang-sedang je nak. Sederhana pengambilannya. Ya, okey, kami nak tanyalah, apakah sebenarnya garam ini boleh memudaratkan kepada tubuh badan kita? Okey, dahulu saya terima kasihlah kepada sebenarnya terdiri daripada 60% klorida dan 40% sodium ataupun kita kata natrium lah. Sodium ni adalah satu unsur penting dan yang diperlukan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang kecil, dan antara fungsinya adalah sebagai mengawal jumlah air dalam badan, mengawal fungsi otot dan saraf serta mengekalkan sistem peredaran darah supaya berfungsi dengan baik walau stroke, serangan jantung, kegagalan jantung dan juga kegagalan buah pinggang. Okey, dan bagaimana situasi ataupun keadaan penyakit darah tinggi atau hipertensi di Malaysia? Adakah sangat membimbangkan seperti penyakit COVID-19 sekarang ini? Okey, hipertensi ataupun tekanan darah tinggi ni adalah penyakit yang senyap ya. Yang mana dia boleh membawa kepada komplikasi dan juga kematian jika tidak dirawat. Ia merupakan salah satu penyakit yang tidak berjangkit atau kita kata non-communicable disease lah. Okay, di Malaysia ni melalui kajian National Health dan Wellness Survey NHMS 2015 mendapati 30.3% ataupun 6.1 juta orang dewasa berumur lebih 18 tahun ke atas menghidap hipertensi atau darah tinggi ni. Tak tahu pun mereka ni mengalami ataupun menghadapi hipertensi ataupun darah tinggi lah. Satu lagi kajian yang diadakan di Malaysia iaitu kajian Burden of Disease Study Malaysia pada 2008 menunjukkan bahawa faktor penyumbang utama kematian mengikut faktor risiko di Malaysia juga adalah disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Okey, dan bagaimana pula sebenarnya kita boleh kaitkan pengambilan garam terhadap tekanan darah? Okey, apabila kita mengambil makanan tinggi garam ya, ia akan boleh meningkatkanlah aras sodium dalam darah kita. Jadi pengambilan garam yang tinggi ni dalam makanan akan mengikat air yang berlebihan dalam badan. Seterusnya akan membebankan buah pinggang dan mengakibatkan buah pinggang ni hilang fungsi, di mana buah pinggang ni fungsi untuk mengumumkan air sebagai air kencing. Seterusnya akan mengakibatkan isi padu cecair dalam saluran darah meningkat. Dan tekanan darah akan meningkatlah dan bebanan jantung juga akan meningkat juga. Okey, lepas ni saya nak tanya jugalah tentang faktor risiko yang boleh menyebabkan seseorang menghidap hipertensi. Tapi tunggu, lepas ni kita berhibur dulu bersama dengan Amy Mastura dengan lagunya kedua. Kita akan tanya lagi lepas ni ya Puan Okey, baik. Sempena dengan Minggu Kesedaran Garam Sedunia. Okey Puan, nak tanyalah, apakah yang faktor risiko yang boleh menyebabkan seseorang menghidap hipertensi ni? Okey, selain pada pengambilan garam yang berlebihan, terdapat jugalah faktor lain yang boleh meningkatkan risiko penyakit hipertensi ni. Jadi antara risikonya ialah jika kita mempunyai berat yang berlebihan, iaitu di mana kalau kita katakanlah body mass index kita melebihi 25 hingga 29.9 ataupun kira overweight lah, lebih berat badan. Dan jika BMI kita lebih 30, di mana kita dikategorikan sebagai obesity. Okay, faktor kedua, merokok, pengambilan alkohol yang berlebihan, mungkin juga cara hidup yang tidak aktif, tidak melakukan sebarang senaman, mungkin juga terdapat sejarah keluarga di mana mungkin keluarga ataupun ibu bapa yang mempunyai penyakit hipertensi,
stres terkawal, stres yang tidak terkawal, dan juga disebabkan oleh tidak mempunyai rehat yang mencukupi. Okey, saya nak tanya ni Puan tentang garam. Garam ni macam-macam garam kan? Ada garam bukit, garam buloh, garam Himalaya, garam laut tapi ada yang madah ibu kau pakai garam tu, bagus kau pakai garam sikit tu. Yang lebih bagus lagi. Apa komen Puan tentang hal tu? Okey, yang kita kena faham terdapat di pasaran kita tu memang banyak jenis garam yang dijual di pasaran lah. Jadi kita sebenarnya kena faham kandungan natrium dalam garam semua tu semuanya sama. Jadi pengambilannya semua tu sederhana juga lah. Jangan berlebihan. Jangan fikir garam ni dipromosi yang bagus, jangan ambil berlebihan. Boleh macam tu kena kadar yang sepatutnya lah. Ikutnya kata kesaranan yang dibenarkan. Dan namanya garam mesti yang sama Tapi terpulang pada kita untuk mengambil kuantiti yang sedang-sedang je lah. Mun garam tak bagus tapi kita ambil kuantiti yang lebih pun bahaya juga. Sama juga kan? Sama pula juga lah. Okey, dan kami pun nak tanya juga lah macam ni ingin tahu seseorang tu mengidap hipertensi dan gejalanya. Okey, hipertension ni ataupun darah tinggi merupakan penyakit kronik di mana bacaan tekanan darah yang tinggi secara berterusanlah dengan bacaan sistolik lebih atau sama 140 mm mercury dan atau distoliknya lebih atau sama 90 mm mercury. Kebanyakan individu yang menghidapi penyakit hipertensi ini tidak mengalami atau tidak menunjukkan sebarang gejala lah pada peringkat awal penyakit. Tapi ada juga lah kadang-kadang seseorang tu hanya mengalami gejala yang tidak spesifik seperti sakit kepala atau pening kepala. Dan selalunya gejala ni berlaku di waktu pagi lah, di mana mungkin rasa sakit di bahagian belakang kepala dan juga mungkin ada rasa berdenyut lah. Itu dikatakan mungkin salah satu gejala mungkin mempunyai hipertensi. Okey, oleh itu salah satu cara lah untuk mengesan hipertension ni adalah dengan menjalankan pemeriksaan tekanan darah melalui anggota kesihatan, sama ada di fasiliti kesihatan ataupun mungkin di farmasi yang berhampiran. Dan yang mudahlah pemeriksaan ni sebenarnya cepat je, siap mengambil masa yang lama ya. Mungkin dalam minit sudah siap dan tidak menyakitkan. Jadi sebagai peringatan lah, kami sarankan supaya semua jangan tunggu sehingga gejala timbul kerana yang mungkin telah terlambat. Jadi sila ceklah, periksa tekanan darah anda yang segera. Okey Puan, apakah saran Puan tentang pengambilan garam untuk orang dewasa? Seorang dewasa. Okey. Berdasarkan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO 2012 menyarankan agar seseorang dewasa mengambil kurang dari 5 gram garam ataupun natrium chloride ni atau bersamaan dengan 2000 mg natrium ataupun sodium ya. Okey, ia juga bersamaan dengan kurang dari 1 paras sudu teh ya. Bukan sudu sup, bukan sudu biasa, sudu teh yang kecil ya. Garam dalam sehari. Ini termasuklah garam tersembunyi. Oh, garam tersembunyi. Apa maksud garam tersembunyi? Okey, garam tersembunyi ni, garam tersodium ni sebenarnya boleh didapati dalam pelbagai bentuk. Bukan yang sebut halus saja. Selain daripada garam masakan, natrium klorida, nama lain bagi yang biasa digunakan semasa penglebelan makanan adalah seperti sodium chloride, sodium nitrate, sodium bikarbonat, baking soda, sodium benzoid, monosodium glutamat dan juga sodium alginate. Biasanya sodium ni didapati dalam bahan pengawet dan juga sebut penaik lah. Garam tersembunyi ni biasanya tidak memberi rasa masin pada makanan tersebut. Dan oleh itu kebanyakan orang tu lebih cenderung lah untuk mengambil makanan tersebut dengan banyak. Sebab si rasa masin kan, jadi rasa macam nak makan lebih lagi. Dan sesungguhnya menyebabkan lah jumlah kumulatif sodium dalam diet seharian tu menjadi lebih tinggi. Oleh itu amat pentinglah untuk semua sebelum membeli makanan tu baca label dahulu. Yang pada pada makanan atau nutrient information bagi melihat kandungan sodium. Jadi bandingkan antara dua produk. Mana yang kurang natriumnya. Jadi pilih makanan yang kurang kandungan sodium dalam produk tersebut lah. Okey, ya, maksudnya garam tersembunyi ada yang saya tahu. Dan hari tu kita dah pun dapat info yang bahawa garam tersembunyi tu pun bahaya juga. Sebabnya kalau masin bila diambil secara berlebihan pun sama je Okey, adakah terdapat mana-mana kajian ni Puan yang menunjukkan tahap pengambilan garam di kalangan penduduk Malaysia? Okey, di Malaysia ini terdapat satu kajian lah yang dijalankan pada tahun 2018 yang dinamakan
Malaysian Community Salt Survey (MyCOS) yang dijalankan oleh Institut Kesihatan Umum Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mendapati bahawa 4 daripada 5 orang penduduk dewasa Malaysia ni mengambil garam secara berlebihan daripada saranan, iaitu melebihi 5 gram tadi lah ya. Jadi purata pengambilan garam dan di kalangan penduduk dewasa di Malaysia ni adalah 7.9 gram ataupun 1.6 sudu teh garam dalam sehari. Di mana melebihi kita punya saranan iaitu 5 gram sahaja dalam sehari. Oh, okey. Lepas tu kita akan kongsikan lagi soalan-soalannya. Kita berhenti berehat seketika. Kita dengarkan Sweet September dengan lagunya Banyak Udang, Banyak Garam. Sweet September, banyak udang, banyak garam. Ingat-ingat katanya Puan Oh. Jangan berlebihan. Okey, untuk seterusnya ni Puan apakah usaha yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi menggalakkan rakyat mengurangkan pengambilan garam? Okey, pengurangan garam ni merupakan salah satu intervention lah yang dikatakan sangat cost efektif dalam pelan tindakan global atau GAP untuk pencegahan dan kawalan penyakit tak berjangkit NCD lah yang dah dipersetujui dalam Perhimpunan Kesihatan Sedunia pada tahun 2013. Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO telah menetapkan bahawa target bagi pengurangan garam populasi adalah sebanyak 30% pengambilan garam menjelang tahun 2025. Okey. Sebenarnya pada setiap tahun World Salt Awareness Week ni ataupun Minggu Kesedaran Garam Sedunia ni disambut secara global, dan pada tahun ini disambut pada 9 sehingga 15 Mac 2020 dan kebetulan jatuhlah pada minggu ini. Okey. Jadi pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah menetapkan tema pada tahun ini ialah tak rasa tapi ada, iaitu high and seek, di mana ia menekankan kepada kesedaran kepada garam sembunyi, kerana kebanyakan makanan ni tak semasin macam itulah garam sembunyi tadi tapi kandungan sodium dia sangat tinggi. Di samping tu pihak KKM juga ada menekankan pelbagai mitos dan salah faham yang berkaitan garam serta fakta yang berkaitan. Tak rasa tapi ada. Jadi untuk kita orang ni janganlah 9 hari bulan sampai 15 saja nak dikurangkan garamnya. Tapi sehari lagi boleh tambah. Jangan macam ni. Okey, sepanjang Minggu Kesedaran Garam Sedunia ni apakah aktiviti-aktiviti yang dijalankan Puan? Okey, sebenarnya pada tahun ini sambutan Minggu Kesedaran Garam ni akan disambut pada peringkat kebangsaan di negeri Perlis nun jauh di utara semenanjung Malaysia. Okey, tapi sebenarnya pada tahun lepas, pada tahun 2019, sambutan ni telah diadakan di Sarawak. Kami telah adakan di Kota Samarahan sebenarnya pada tahun lepas. Dan aktiviti yang dijalankan yang dirancang untuk dijalankan sepanjang Minggu Kesedaran Garam Sedunia Garam ini ialah antaranya pameran garam, demo masakan, aktiviti promosi Minggu Kesedaran Garam di tempat tumpuan ramai di Perlis, radio talk oleh dietitian dietetik, program kembara, persalinan sihat. Ada juga aktiviti seperti soft lunch di perhimpunan pagi, taklimat kesedaran garam dan juga kick soft aero dance. Ada juga aktiviti senaman okey. Di samping itu, setiap Jabatan Kesihatan juga digalakkan untuk mengadakan aktiviti ataupun program di peringkat negeri, daerah ataupun hospital ataupun klinik kesihatan masing-masing untuk meningkatkan kesedaran pengurangan garam di kalangan orang awam seperti yang dijalankan pada hari inilah. Wah, cukup padat sekali jawapan-jawapan yang diberikan. Alhamdulillah. Dan sebelum kita berpisah tu Puan mungkin ada harapan dan juga kata-kata akhir Puan dalam mempromosikan sambutan ini. Okey, oleh demikian sebenar dengan sambutan Minggu Kesedaran Garam Sedunia 2020 ini, saya menyerulah kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya kepada semua penduduk di Sarawak ni, agar lebih prihatinlah dengan mengambil langkah-langkah mudah. Disarankan untuk mengurangkan pengambilan garam kepada 5 gram sehari sahaja, serta menyokong pihak Kementerian Kesihatan Malaysia demi kejayaan strategi untuk mengurangkan garam di Malaysia Kerajaan dengan kerjasama industri makanan, badan-badan berkanun, NGO, universiti dan orang ramai perlulah memainkan peranan masing-masing serta mengambil tindakan dengan membuat perubahan mudah terhadap tabiat pemakanan mereka supaya dapat mengurangkan risiko penyakit yang tidak berjangkit ini, risiko penyakit darah tinggi ni.
Okay, semoga segala usaha kita untuk mengurangkan pengambilan garam ni dapat membantulah untuk mencegah dan mengawal penyakit darah tinggi ini dan komplikasinya, dan seterusnya dapat mengurangkanlah kematian disebabkan oleh hipertensi di kalangan rakyat Malaysia. Terima kasih Puan Nur Azian Muhammad Zaki, merupakan pegawai dietetik Hospital Umum Sarawak. Terima kasih kerana sudi berkongsi info tentang pentingnya garam bersama dengan pendengar-pendengar di Sarawak FM, dan juga terima kasih kepada penerbit iSihat DJ Rinas. Okay, dan insyaAllah di pekan akan datang insyaAllah kita akan berjumpa lagi, Puan.